Bab yang datang pada menyatakan berubat dengan benda yang memabukkan. Boleh tak boleh? Orang main habang kat kita, dia kata, hang ada penat ke? Orang main habang, orang main tanya kita, hang ada penat ke? Lelah. Oh, kita kata saya pada kecil, daripada kecil-kecil ni memang lelah ni, tak payah buat apa. Ish, dia kata, aku nak abang kat hang pun tak kena, hang ni kaki masjid. Duk main macam tu. Kita kata pasal apa? Adalah orang betul. Apa dia? Cuma minum arak abang sebotol, tengok macam mana. Baik, persoalannya, dia kata boleh tak boleh. Kalau satu orang main bagi petua kat kita, hang kalau nak baik penyakit ni, hang kena minum arak. Boleh tak boleh? Itu persoalan dia. Okey, baik. Ketahuilah saudaraku, berubat dengan minum benda mabuk itu khilaf ulama padanya. Itu dia. Khilaf, dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzab, adapun bermula arak dan nabiz dan lainnya daripada kedua itu, arak nabiz ni jenis adik-beradik yang minum jadi mabuk, daripada benda yang memabukkan, maka adakah harus minum kerana nak buat ubat? Boleh tak boleh? Ataupun dia kata kerana nak menghilangkan dahaga. Contoh, kita naik kapal terbang, na'udzubillah min zalik. Kita naik kapal terbang crash. Kapal terbang ni satu apa puak pemisah mana ke apa ke tembak kena ekor kapal terbang. Melelong landing di tengah padang pasir. Jadi hak mati adalah sikit belah hujung tu, kita duduk belah bangku depan ni apa semua, tak ada apa. Mangkak muka ya corang apa sikit, tengah padang pasir. Sehari 2 hari boleh lagi lah. Apa segala roti sandwich apa atas kapal terbang tu ada lagi. Makan kan. Dia main seminggu, dia main 2 minggu, dia main sebulan, habis. Sampai biji-biji janggut pun habis dah makan. Tak ada siapa lagi main rescue kita. Tak ada siapa main tolong kita lagi. Tak ada nampak satu kapal terbang, satu helikopter, satu pasukan main nak selamat kita ni. Tengah padang pasir, panas terik ni. Hak selamat dalam kapal terbang crash ni 25 orang. 25 mati seorang sampai tinggal 5. Biskut lah apa segala apa semua dah habis. Biji janggut pun dah tinggal plastik bungkus. Tinggal Carlsberg aja ada itu. Kalau tak minum Carlsberg ni, pilihan yang kedua, pasiak tu lah duk jemput makan. Pasiak padang pasiak ni. Baik. Kalaulah kata keadaan pergi jadi macam tu. Dahaga ni Allah Ta'ala yang tahu. Tak ada apa dah benda boleh makan ni. Kita tak makan tak apa lagi. Tak ada minuman. Yang ada tin tu je. Tin tu ada 2 bangkai lagi. Nampak tu ada 2 lagi. Duk tengok lagu duk urut biar mulut ni. Nak tekan mesej nak tanya orang pun bateri kurang dah. Macam mana tuan-tuan ni? Ni dia nak main beritahu kat kita. Dia kata, adakah dalam keadaan yang macam tu, kita boleh minum arak untuk menghilangkan dahaga, untuk menyelamatkan nyawa? Maka iaitu padanya 4 wajah yang masyhur. Dia kata ada 4 pendapat dalam hal ni. Bermula yang sahih di sisi jumhur ashab, tidak harus pada keduanya. Jumhur, majoriti ulama kata apa? Apapun keadaan dia, arak tetap haram. Tak boleh. Ni kalau tak minum ni, kalau tak ada, hak ni tak boleh. Tu tinggal 5 orang. Dalam 5 tu ustaz pula ada seorang pula. Allah, dia ni. Tanya ustaz ni kita ni darurat betul dia ni, boleh tak boleh ni? Ustaz ni pun dia pun duk tengok tinggal opatin lagi, dia kata tak ada. Puak abang kata boleh, habis kat puak ustaz nakai. Yang hidup ni pun ustaz nakai. Baik, ni dia nak main cerita ni. Boleh tak boleh, dia kata. Dan dia kata jumhur ashab kata tidak harus. Tak boleh juga. Pendapat yang kedua, ulama kata apa? Kalau dah keadaan dah memang darurat dah. Itulah satu-satunya sumber yang ada untuk nak buat minuman. Pada ketika itu harus. Harus maksudnya apa tuan-tuan? Bukan halal. Benda tu haram juga. Tapi harus diminum. Jaga baik. Jangan silap kata halal. No. Arak tetap haram. Tapi dalam keadaan darurat tu harus. Itu pendapat kedua. Pendapat yang ketiga kata harus minum kalau nak buat ubat. Dan tiada harus minum kalau dahaga. Pendapat ketiga. Dia kata kalau nak buat ubat, dalam keadaan nak buat ubat, harus. Dan pendapat keempat, dia kata harus minum untuk hilang dahaga. Tidak harus untuk buat ubat. Tuan. Ni yang kata pendapat ulama ni. Macam-macam timai. Kata Ar-Rafi'i. Bermula yang sahih di sisi jumhur, tiada harus bagi seseorang daripada keduanya. Potong last sekali dia kata apa? Majoriti ulama, jumhur ulama kata apa?
Buat minum dalam keadaan darurat pun tak boleh, nak buat ubat pun tak boleh arak ni. Yang kata arak ni tak boleh dia sampai tahap tu. Itu kata jumhur ulama. Dan bermula dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini dalil yang dipegang oleh jumhur ulama. Hadis dia kata an Wa'il annahu syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alahu Suwaid bin Tariq anil khamri fanahahu anhu. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Wa'il bin Hujr Al-Ja'fi, bahwasanya telah melihat dia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bertanya padanya satu sahabat yang bernama Suwaid bin Tariq. Dia ni kata, Wa'il bin Hujr, dia kata satu hari Nabi duduk-duduk tu, mai satu sahabat tanya Nabi. Sahabat ni nama dia Suwaid bin Tariq. Dia mai tanya Nabi. Nak tanya Nabi SAW tentang hukum arak. Adakah harus diperbuat akan dia? Ni, mai tanya Nabi, ya Rasulullah, ni arak ni apa cerita ni? Kalau kita dahaga dalam keadaan darurat sangat, boleh tak boleh? Boleh tak boleh minum? Kalau kita, orang mai habang kata arak ni saja satu ubat kepada penyakit kita, boleh tak boleh kita minum arak? Suwaid mai tanya Nabi SAW. Apabila didengar oleh Nabi SAW akan tanya Suwaid itu, lalu ditegah oleh Nabi daripadanya. Bila dia ni mai tanya, ya Rasulullah, kalau keadaan darurat betul, boleh tak boleh minum arak? Nabi kata tak boleh. Dia kata kalau kita betul-betul kira sakit kita teruk, orang mai habang kata arak ni ubat dia, boleh tak boleh? Nabi kata tak boleh. Itu hadis dia. Faqala inna natadawa biha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha laysat bidawa walakinnaha da'un. Maka kata Suwaid bin Tariq kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya kami selama ni duk jadikan arak ni minuman adat orang-orang minum. Bahkan kami perbuatkan arak ni menjadi ubat bagi kami. Suwaid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kami sebelum ni tak tahu kata arak ni dah diharamkan. Kami duk minum lagi. Bahkan kami jadikan arak ni ubat kepada kami. Tuan-tuan, orang yang duduk negeri sejuk, negeri salji, mereka kalau kata tak boleh minum arak, mereka susah hati. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia nak arak tu panaskan badan dia. Mereka duduk negeri sejuk, minus, dia punya sejuk salji dia ni sampai minus 4, minus 5, sejuk ais ni. So, mereka gunakan arak ni untuk minum. Bila minum dia jadi panas, dia bakar badan ni, dia boleh keluar buat kerja dalam musim sejuk. Tiba-tiba bila dia masuk Islam, kita pergi habang, dia kata arak tak boleh minum. Dia susah hati. Macam mana sahabat-sahabat kita dulu, dah elok dah dulu. Mereka duduk masuk di perkampungan orang asli yang duduk dalam hutan. Ni cerita 15-20 tahun dulu. Mereka duduk dalam hutan, dalam kumpulan mereka. Makanan mereka apa dia? Makanan hutan. Dia nampak kera, dia sumpit, jatuh. Malam tu, korma, masak korma kera. Sedap. Bila tanya mereka, okey lah, sedap. Dia buat tangan tu. Marvelous, dia kata. Satu kita pergi masuk, pergi duduk dakwah kat mereka, ajak mereka masuk Islam, dan mereka pun asyhadu an la ilaha illallah. Masuk Islam, kita abang kera tak boleh makan. Kacau. Dia kata yang ni yang marvelous pun. Kalau hak ni tak boleh, kacau. Dia kata yang ni yang menu paling best. Nampak tuan? Tu, peralihan tu. Zaman peralihan. Lama kelamaan, mereka ni dah makin reti, dah makin faham Islam. Mereka pun dah faham pasal apa Islam tak bagi makan binatang-binatang yang tertentu dan sebagainya. Mereka dah boleh reti, dah boleh faham. Okey, mereka boleh terima benda tu tak boleh makan. Tapi peringkat awal ni, sama dengan para sahabat Nabi. Mereka arak ni minuman hari-hari. Bangkit tidur minum, tengah hari minum, petang malam minum. Arak ni minuman hari-hari. Sidina Umar Al-Khattab pun dulu penagih arak. Tempayan ada di rumah dia. Tapi yang kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bila turun ayat kata arak ni haram, dia pukul semua tempayan yang ada di rumah dia pecah. Pasal apa? Allah sudah kata haram. Tidak ada lagi selera Umar terhadap benda ni. Itu dia. Baik. So, dia ni yang kata Suwaid ni, bila mai jumpa Nabi, dia tanya Nabi kata tak boleh. Dia kata kami sebelum ni duk minum arak ni. Bahkan kami jadikan arak ni ubat untuk bagi tenaga, untuk bagi energi kepada kami. Bila didengar oleh Nabi SAW akan kata Suwaid ibn Tariq yang demikian itu, maka sabda Nabi SAW bahawasanya Tariq
itu bukan ubat. Nabi kata, tuan-tuan tengok yang kata Nabi, dia ajak orang macam mana. Nabi kata dekat Suwaid apa? Innaha laysat bidawa walakinnaha da. Nabi kata dekat dia apa? Itu bukan ubat, tapi itu penyakit. Nabi kata. Jangan salah faham. Nabi kata arak ni bukan ubat. Arak ni penyakit. Nampak macam ubat. Pasal apa? Bila kerosot, bila mai satu masalah dia ketat dalam kepala tak boleh fikir, kena sebotol. Bila kena hilang semua masalah. Nampak macam masalah hilang. Dia hilang sahaja. Dia hilang sejam, dia hilang 2 jam, dia hilang 5-6 jam. Bila dia sedap balik sekejap lagi, hak tadi masalah dah 10 sudah jadi 50. Masuk dalam kepala. Pasal apa? Pasal nak bayar duit botol itu lagi. Jadi masalah tu tambah. Bila dia kena botol itu dia mabuk, masa dia mabuk tu, masalah apa yang dia buat masa dia mabuk tu. Bila dia waras, baru dia sedang Allahu Akbar. Dinding rumah pecah. Masa dia, orang Pening kata apa tuan-tuan? Shan. Pernah dengar perkataan Shan? Orang Pening ni. Orang Pening ni dia kena. Dia kata nampak Shan tu macam Shan. Shan ni maksud dia apa? Dia kena tu dia Shan. Dia Shan. Masa tengah Shan tu, apa dia buat? Dia pergi rimbuk bini dia. Masa dia tengah Shan tu, dia pergi tendang dinding rumah dia pecah. Masa dia tengah Shan tu, dia pukul anak dia sampai patah-patah kaki tangan. Masa dia tengah Shan tu, dia Shan pasal apa? Pasal dia kena botol ni. Jadi Nabi SAW kata dekat Suwaid bin Tariq, Nabi kata, no, hang silap. Kalau hang kata arak ni ubat, bukan. Nabi kata, dia bukan ubat, dia penyakit. Hang tengok kesan daripada hang kena arak mabuk ni, apa sudah jadi? Bila hang waras, tengok-tengok balik, Allahu Akbar. Ni, dia sedang pada mabuk ni, dia boleh sebut Allahu Akbar. Masa dia mabuk tadi, apa dia sebut? Tak tahu. Nabi SAW kata dekat dia, Suwaid, dia kata, itu bukan ubat, tetapi itu sebenarnya penyakit. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah memilih Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali akan harus arak itu bagi menghilangkan dahaga. Nampak tuan-tuan? Siapa dia yang kata dalam keadaan kapal terbang crash jatuh tengah padang pasir, tak ada apa benda dah melainkan arak saja yang ada, pada ketika itu arak boleh minum? Siapa yang kata macam tu? Kata Imam Nawawi, yang kata macam tu ialah Imam Al-Haramain. Hebat tak tuan-tuan? Hebat juga. Itu pendapat. Yang kata boleh minum dalam keadaan darurat ni siapa dia? Imam Al-Ghazali. Dia kata boleh, harus minum kalau sekiranya dalam keadaan darurat. Tak ada apa benda dah yang boleh dibuat makan minum. Kalau tak minum juga arak tu boleh membawa maut. Imam Al-Ghazali berpendapat. Kata apa? Diharuskan. Dia kata dan bermula yang mazhab ialah yang pertama, iaitu haram arak itu buat minum dan haram arak itu buat ubat untuk menghilangkan dahaga. Tapi Imam Nawawi sendiri, dia ambil stand dia. Dia kata dia setuju dengan pendapat kata arak ni tidak ada kompromi. Buat ubat tak boleh, dalam keadaan darurat pun arak tidak boleh minum.